Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kita sambung hari ni video pukul 5:30 pagi. Okey, kita try buat pagi untuk membolehkan pelajar ulang kaji secepat yang mungkin. Okey, kita tengok dahulu soalan nombor 6. Okey, soalannya tentang Encik Yusof membeli rumah. Okey, sekejap kita buka soalannya. Okey, Encik Yusof, harga rumah yang dia beli itu ialah 800,000. Okey. So, harga asal RM 800,000. Rumah besar ni. 800,000, kemudian dia bayar 10% sebagai down payment. So, 10% daripada 800,000. Berapa lagi yang tak cukup? Okey, berapa lagi yang tak cukup? So, kita tengok. Bila kita kira kat sini, kita dapat dia kena bayar down payment sebanyak 80,000. Okey, so daripada situ baru kita tahu bahawa Cik Yusof ni dia tak cukup duit sebanyak 800,000, kena tolak dengan 80,000. Okey, kita tengok berapa lagi duit yang dia tak cukup. Okey, duit yang tak cukup ialah 720,000. Jadi apabila dia pergi bank dia akan buat loan dengan nilai 720,000. Jadi nilai yang diberikan oleh nilai ini ialah nilai AN, nilai semasa harga rumah. Jadi kita tengok dia nak buat pinjaman ni berapa tahun. Okey, kita tengok kepada soalan. Okey, soalan kata dia nak buat pinjaman dan dia nak bayar secara bulanan selama 25 tahun. So, kat sini maklumat dia T sama dengan 25 tahun. Kemudian dia nak bayar setiap bulan. Okey. Dan kadar yang dikenakan ialah ada perkataan compounded. Jadi median tulis J sama dengan 0.04. Okey. So, soalan A dia nak monthly installment. Jadi, madam masukkan saja dalam rumus AN. AN. Okey, kita ganti nilai-nilai ni ke dalam rumus. Kita akan dapati tempat AN tu kita tahu. Okey, tempat AN kita tahu. Okey, tempat AN kita gantikan dengan 720,000 sama dengan, kita nak tahu bayaran bulanan, simbolnya R besar. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 1 tolak 1 tambah 0.04 bahagi 12. Dan 12 darab dengan 25 tahun. So, jadi kat sini negatif 300. Okey. Perkan dengan 0.04 per dengan 12. Okey. Jadi kalau awak nak tahu nilai R, awak kira dahulu nilai dalam kotak. Kemudian awak tekan 720,000 bahagi dengan answer. Jadi kita tak perlulah nak tulis banyak-banyak kali. So, apabila kita kira begitu, kita akan dapat jawapannya RM 3,800 ringgit 43 sen. Iaitu untuk bayaran bulanan selama 300 bulan. Okey, selesai soalan A. Tengok soalan B pula. Okey, soalan B dia nakkan effective interest rate. Kita dah kira semasa soalan nombor 4. Okey, kita tengok. Kita ulang lagi sekali kat sini. So, effective rate dia
sama dengan 1 tambah interest dia tadi 0.04 bahagi dengan 12 kuasa dengan 12 tolak dengan 1. Jawapan kita memang mula-mula tu memang desimal 0.0407. Jadi apabila kita gerakkan titik ke belakang 2 kali, jadi kita boleh tulis 4.07%. Okey, so selesai soalan B. Kita pergi kepada soalan C. Yang ini soalan B. Soalan C pula, dia nak the total amount paid by Mr. Yusof for his house. Berapa jumlah yang dia bayar untuk rumah dia. Okey, so kita tengok total dia. Okey, bayaran. So, madam buat kat sini, dia punya payment sama dengan sebulan dia bayar RM3,800.43 dan dia akan bayar ni selama 300 bulan. Yang ini yang dia bayar ansuran lah. Dan awak kena ingat, dia bayar 80,000 down payment. Sebab soalan dia tanya berapa duit yang dia dah bayar. Jadi kita kena kira yang monthly dengan yang deposit. Jadi total dia bersamaan dengan RM 1,220,129 ringgit. Ni yang dia dah bayar. Setelah 25 tahun, inilah dia. Sebenarnya jumlah duit yang Cik Yusof dah keluar untuk beli rumah idaman dia. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya dia nak total interest paid by Mr. Yusof. Okey, berapa dah interest yang dia dah kena bayar. Okey, interest bersamaan dengan yang dia bayar RM3,800.43 tadi darab dengan 300 bulan. Dan kita tolak dengan nilai yang mula-mula kita pinjam dengan bank iaitu RM720,000. Jadi perbezaan ni merujuk kepada interest. Sebenarnya dalam tempoh 25 tahun ni Cik Yusof dah kena interest sebanyak RM420,129. Kalau awak ingat, Cik Yusof pinjam RM720,000. Interest saja RM420,000. Okey, interest dah lebih separuh daripada harga rumah. Okey, itu kalau kita cerita pasal interest. Okey, tengok soalan seterusnya. Dia kata Encik Yusof dia ada tunggakan. Tunggakan dia 5 bulan. Jadi semasa dia nak bayar tunggakan tu termasuk dengan bulan semasa, dia jadi tertunggak selama 6 bulan lah. Okey. 5 bulan campur dengan 5 bulan campur dengan bulan semasa. Jadi tunggakan dia sebenarnya dah jadi 6 bulan. Sama dengan sebulan dia kena bayar RM3,800.43. Jadi kita akan masukkan ke dalam rumus S6. 1 tambah 0.04 per dengan 12 dan nilai N tu 6 kali lah. 6 kali dia nak bayar, tolak 1 per dengan 0.04 per dengan 12. So, yang ini madam masukkan sebab kita kumpulkan bayaran. Madam masukkan dalam rumus SN. Ni sedang buat ni SN. Okey, so kita gantikan, kita dapat nilai yang dia perlu lansam, Encik Yusof perlu lansamkan untuk jelaskan tunggakan ialah sebanyak RM29,993.45. Ni tertunggak 5 bulan
dan bayar pada bulan yang ke-6. Okey. So, selesai untuk soalan nombor 6. Kita cuma untuk soalan Mathematics of Finance ni, kita kena faham situasi dan kita kena berada di tempat Encik Yusof ni. Kita kena berlakon jadi Encik Yusof. Okey, sekian soalan nombor 6.